Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa la karihal kafirun wa la karihal musyrikun wa la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan tuan-tuan pengurusi acara barisan dan kuasa pimpinan surau masjid ialah baru pimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah dengan izinnya dapat juga kita bersama-sama di dalam majlis ilmu pada petang ini, yang mana pada petang ini kita berbincang tentang sedekah. Sedekah yang mana sedekah ni dah selalu dah disebut pun oleh penceramah, guru yang datang ke masjid. Kita pernah dengar selalu daripada orang ramai yang beritahu tentang kelebihan sedekah. Tetapi pada hari sekadar perkongsian. Kadang-kadang walaupun pernah dengar, tapi selama mana kita belum melaksanakannya, hendaklah kita menganggap itu sebagai satu perkara yang baru. Itu juga adalah merupakan sedekah, juga merupakan satu bentuk sumbangan pemberian daripada diri kita dengan ikhlas, insya-Allah, tidak mengharapkan kepada perkara-perkara lain selain daripada kita harapkan ganjaran daripada Allah SWT semata-mata. Memang bunyinya macam buku teks, bunyinya macam bunyi buku, pelaksanaannya susah. Sedekah tu mungkin ramai orang buat, tapi nak capai tahap ikhlas tu, ikhlas yang tu yang tak ramai. Contohnya lah, dah berapa lama dah kau duduk dekat masjid, dah berapa lama dah kau join masjid Sungai Rumana? Masjid apa nama? Sungai Rumana. Masjid Sungai Rumana. Berapa lama dah? Oh, aku duduk kat sini lama dah. Dekat 40 tahun dah duduk sini. Iya. Tanya balik. Dalam 40 tahun itu sampai tak 4,000 sumbangan tu masjid? Tanya balik. Mana fikir-fikir, kalau kira sekali datang RM1, kan? Sampai ke kita. Sedangkan Allah Ta'ala pun beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Kita berapa banyak bagi sedekah, kan? Kadang-kadang berkerut mikir, kan, bukan terlampau banyak, terlampau tak ada. Kata berapa banyak, terlampau tak ada, macam tak ada je. Saya datang asyik tengok orang lain dia sedekah. Bila tengok orang sedekah tu tak rasa apa dah. Dia kalau orang tu, kalau ada lah walaupun sedikit lah titis keimanan dalam hati dia, bila dia nampak orang sedekah, dia terdetik dalam hati dia, takkan aku tak bagi, dia kata. Paling tidak. Ini apa tu? Kalau nak bagi-bagilah, aku takkan aku bagi, kata. Iya tu lah. Dia pula macam seolah berdosa pula bagi. Ada lah dia kata, nanti kan tak apa-apa benda dia buatkan duit tu, sibuk dengan apa benda orang nak buatkan duit. Itulah kalau kita tengok salah satu tanda kita bersyukur. Salah satu tanda kita bersyukur yang mana kita tengok dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kan, kalau bersyukur Allah Ta'ala lipat gandakan, dan kalau kita kufur azab amatlah pedih, itu janji Allah. Kan, kalau kita bersyukur lipat ganda, macam mana kata lipat ganda tu? Macam-macam Allah Ta'ala bagi. Kemudian macam mana pula Allah Ta'ala bagi azab kalau kita tak bersyukur? Sebabnya syukur itu antaranya pertama dengan lisan kita, sebut syukur alhamdulillah. Kedua dengan hati kita sedar siapa yang bagi nikmat. Yang ketiga perbuatan kita, tangan kita buat apa? Tanda kita syukur, antaranya sedekah tadi. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu salah satu cerita tentang ciri-ciri orang yang bersyukur. Dan kalau tengok Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada hari yang disambut oleh para hamba melainkan di sana ada dua malaikat yang turun, salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang lainnya berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dua pihak, ada dua golongan, dua malaikat dah standby dah. Mana satu nak bagi?
Satu, kalau orang yang menginfak ni, bagilah ganti dekat dia. Kan? Bagi ganti tu doa malaikat yang nampak kita memberi dengan ikhlas. Satu lagi, kau berikanlah kehancuran pada dia, khususnya pada orang yang menahan hartanya qadakut. Qadakut memek, kalau di sini cakap. Qadakut tak nak manjang, asal lihat betul. Singgit pun tak masuk ada juga orang. Memang bapak qadakut kan. Kalau lalu dah tabung macam mana pun. Tabung tu bercakap lah, sumbang, tak ada dia bagi. Kan? Ada yang macam tu kan? Tapi bukan kita lah, itu tempat lain kan. Sedekah bukan hanya perihal memberikan sebahagian harta kepada golongan memerlukan, namun manfaat sedekah lebih luas dan akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya. Itu kita cerita hari ini, keuntungan orang yang bersedekah. Maknanya dia bukan manfaat untuk golongan memerlukan saja, tapi ramai orang dapat manfaat. Macam mana pula dikatakan manfaat itu? Macam mana keuntungan-keuntungan yang nak kita ceritakan pada petang ini? Nombor satu, memperkuatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu nombor satu, keuntungan dia nombor satu. Orang yang bersedekah ni, dia kuat keimanan dia kepada Allah dan juga memperkuatkan keimanannya serta dirinya tu nak dekat qaribun, dekat dengan Allah. Mudah-mudahan. Dan kalau kita tengok, kalau kita bersedekah dengan niat demi beribadah kerana Allah, pasti akan bertambah keimanan. Ada juga orang sedekah sebab nak kuasa Allah. Kan? Cek Bos Haji ni, sumbangan buat masjid Sungai Rubana 50,000. 50. Kita pun tengok berapa kosong. Kita pun boleh bagilah kan. Yang 5 kosong, ada 5 kosong termasuk kosong sen. Kan? Mungkin boleh bagilah. Tapi orang ni bagi banyak betul. Kita tengok 100,000 keluar surat khabar muka depan. Siapa beritahu siapa yang sumbangkan, macam mana cara pembayaran, bank in, semua tahu. Bila akan dapat selewat-lewatnya, bila akan masuk dalam akaun, semua nak cerita ke orang. Dan ada orang tu pula, dia kalau sedekah dia tak nak orang tahu, minta tulis hamba Allah aja. Tu ni nak korban ni, Ji, Ibu Salimah boleh tak nak, saya nak sedekah 2 ekor lembu untuk orang kampung ni. Saya nak korban 2 ekor, tapi tak payahlah beritahu saya yang bagi. Minta tolong sangat jangan beritahu. Oh ya, insyaAllah. Dia pun sebut, tahun ni kita ada 2 ekor lembu yang disumbangkan oleh Tuan Haji tu. Tak boleh sebut nama dia, namanya dipadamkan. Kita pun cakap bagus betul lah dia ni, Allah, siapa lah orangnya tu. Aku rasa mesti orang kayu di kampung, macam-macam spekulasi. Aku rasa dia ni, aku rasa dia ni. Bagus. Kita tak. Masalahnya, aku bagi 2 ekor, minta umumkan bagi dia. Dia lah kita suruh umumkan, biar orang tahu siapa yang bagi. Dan pastikan lembu yang paling besar sekali. Ada pula seorang dah lembu pula seorang, dia tak jadi. Tahun depan dia bagi unta bagi. Ni tahu satu lagi dia korban gajah. Boleh kalau boleh lah korban gajah. Berlumba dia. Tak ada lah tentu kan. Tapi maksudnya nak cerita dia niat dia semata-mata kerana keimanan kepada Allah. Dengan bersedekah juga dapat mendekatkan diri kerana Allah sangat menyayangi golongan hamba-Nya yang banyak memberi kerananya, bukan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Ingat tu. Nombor satu, mendekatkan diri kepada Allah dan juga kita memperkuatkan keimanan kita. Macam mana pula memperkuatkan keimanan? Bila kita bagi duit ni kan, kita bukan macam dengan manusia. Mungkin kita tahu, kita buat kerja kat rumah orang tu. Contohnya kita tolong kutip sampah ke rumah orang ni, sebab kita tahu mungkin orang ni barangkali akan bagi upah kat kita. Mungkin akan bagi ganjaran kat kita. Sehari kita datang kemas dapat RM100 contohnya. Mesel rumput, buang sampah dapat 100 contoh. Jadi kita tahu dah apa kita nak capai. Tetapi keadaan ni sekarang ni, kita dengan Allah, kita percaya Allah Ta'ala akan bagi ganti. Dia bukannya kita bertolong orang, Allah Ta'ala tu bagi. Belum tahu, tak semestinya. Dan Allah tak semestinya bagi dalam bentuk duit. Allah tak semestinya bagi dalam bentuk ganjaran kebendaan, tak semestinya. Allah mungkin bagi dalam bentuk-bentuk lain, kesihatan, Allah Ta'ala bagi keberkatan hidup. Tetapi benda tu bukannya boleh nampak dengan mata kasar.
Contoh hari ini kita sihat. Kita cakap apa? Aku sihat ni sebab sedekah. Aku buat berapa bulan hari itu saja. Tak. Kita tak tahu pun kadang-kadang. Tetapi kita yakin. Kita buat, kita yakin Allah Ta'ala akan bagi balasan kat kita. Kan? Allah Ta'ala bagi dalam bentuk macam-macam keberkatan hidup. Isterinya sehat walafiat. Tu tengok datang. Sehat isteri orang sini. Sehat lebar-lebar datang. Tu yang pintu lubang besar-besar. Takut tak boleh selisih. Kita pun dengan makan sihat, anak ramai, nampak tu anak aja. Alhamdulillah bawa anak. Tak ada orang nak jaga sebab ramai sangat anak. Bawa aja akhirnya tak dapat datang. Bila lagi nak tengok Samsul Bab tentang dapat tengok. Bawa keberkatan Allah Ta'ala bagi. Rumah kita, ya Allah, alhamdulillah. Tak adalah cantik sangat macam rumah-rumah orang dekat Banglo KL tu, tak ada. Biasa-biasa, tapi kita masuk rumah selesa, lapang, tidur berdengkur sampai ke pagi. Kan? Tak sedar, jaga-jaga dah 2 hari tidur. 2 hari dah tidur. Ya Allah tahu. Saya ada kawan saya dulu masa kat masjid, 2 hari tidur. Bila dia bangun, dia bukan tanya pukul berapa dah. Tak, dia tanya hari apa dah. Punya dahsyat dia, punya teruk tidur lama kan. Saya tadi pun seronok dapat tidur dekat homestay di sini oleh pengajar. Daripada pagi tadi jalan kan. Alhamdulillah seronok. Terima kasih lah banyak berpihak pengajar. Kan? Betul. Kita tidur bukan dia nak mewah sangat. Dapat rebak ada bantal satu jadi ke. Kadang tak payah bantal pun. Selimut tu belum dapat. Sendal kepala pun jadi ke. Ya Allah, seronoknya. Ada time tak boleh tidur tu, letaklah bantal paling mahal dalam dunia pun tak mahu dia tidur. Itu pun sebenarnya Allah Ta'ala bagi ke kita. Ada orang tu puas, aku ni payah betul nak tidur. Ada perempuan dia tu, tidur menyala lampu sikit tak boleh tidur. Bunyi sikit tak boleh tidur. Bunyi kucing kat lampu tak boleh tidur. Allah. Tengok suami belum letak kepala dah tidur. Bayang, belum letak kepala dah tidur. Tu semua Allah Ta'ala bagi. Maknanya suaminya kuat sekal. Kononnya lah, kononnya. Sangka baik. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan yang kedua kita boleh dapat antaranya adalah kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Setiap amalan baik yang kita lakukan dengan ikhlas hati pastinya akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk dalam perbuatan memberi dan bersedekah kepada sesiapa yang memerlukan. Firman Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali dari bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Maknanya orang yang menyuruh orang kepada memberi sedekah, orang yang membawa kepada perdamaian antara manusia yang bergaduh itu, yang selisih faham, maka dengan itu kebaikan-kebaikan inilah yang siapa yang buatkan mencari keredaan Allah, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar. Itu dia. Kita suruh orang sedekah. Salah satu cara suruh sedekah, bukan cakap kau pergi sedekah sekarang, kau sedekah sekarang. Tak. Antaranya, contoh tabung ke sini mana? Tabung kau renovate tu. Tu tabung dia. Contoh, orang perempuan tadi sementara menunggu Samsul dapat datang, lambat sungguh orang tua dia kata. Lambat betul, lama menunggunya. Nak cari make up dia dah kata kan. Contohlah, dia sampai, bila sampai masuk je dalam, seorang ni terus pergi kat tabung, masuk duit, orang lain nampak. Dia masuk duit, tak ya pula lah, aku pun nak sedekah. Itu pun salah satu bentuk menyuruh orang lain sedekah cara tak langsung. Nampak? Kita mulakan dulu. Tu sebab nak sedekah jadi orang pertama. Jangan jadi orang kemudian. Dah orang bagi pula rupanya. Tak bagi, dia pun bagi kemudian. Kita jadi orang pertama lagi. Wah, masuk. Wah, walaupun 10 sen, susu tak takut bunyi. Jangan 10 sen bagi. Dah sebut dalam surah Al-Imran dan Sambuh tadi, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai, mana bagi yang kita suka. Antara 100 dan 10 sen, mana kita suka? 100, bagi 100. Kan? Tak boleh bagi 100, bagi 1000. Macam tu. Bagi 1000 menung, sebulan menung. Betul ke tidak akan aku ni? Habis ya Allah.
ada habisnya, jangan risau. Ni tapi susah lah, bukan cakap orang, termasuk yang cakap. Yang berkata sedekah, orang kalau minta tolong dengan kita pun kata pula-pula macam-macam kira ni kalau tolak ni jadi berapa kadang-kadang tu. Tapi nak bagi je, bagi lapang ada kawan saya semalam, ada kebetulan dia minta tolong, saya pula hari tu terlupa, rasa bersalah, terlupa. WhatsApp sekali masuk beratus-ratus WhatsApp minta tolong, dia nak operate dah 3 kali operate lah, operation sebab kanser usus, jadi dia nak bayar bil hospital. Orang yang nak tolong tak saya tanya, engkau pun satu pergi masuk hospital bayar apa? Tak payah cakap macam tu lah. Kalau orang yang nak, kau nak tolong ni tidak, itu je dia minta tolong ada sebab lah dia masuk hospital tu. Mungkin dekat rumah dia, mungkin senang ini dia nak jaga tu, mungkin lah macam-macam lah. Jadi tak boleh bagi semua, bagilah apa ini boleh. Ni je pun, terima kasih banyak lah share, tak apalah ni pun ada semangat lain, terima kasih lah banyak bagi. Mana yang boleh, kalau tak boleh jujur jawab lah dengan dia, minta maaf sangat, aku memang hal itu bukan tak nak bagi, terlupa. Mesej aku dah baca dah, tapi aku terlupa nak bagi. Kau bagilah lebih kampus sekali lagi, bagilah. Yang sekarang ni senang, semua transfer online ni, tak nampak tu duit, tiba-tiba dah habis. Tiba-tiba dah habis. Bayar bil online kan. Sekarang ni pergi pasar pun tak payah pergi nak kan. Market.com, pasar.com, ikan kembung dia tulis berapa kilo, sekilo. Lepas tu daging berapa, daging kotak, daging segar, siap tulis tu, daging segar tekan total RM350. Kita pun tekan rumah account kita, zap, transfer, zap, sampai sebulan barang tentu sampai. Ni daging dah pakai cepat ni, tak ada. Sekarang ni memang cepat, tiba-tiba tinit dah sampai dah. Dia dah boleh siap pilihkan ikan ni semua, dia dah bungkus siap. Sekarang kat bandar-bandar besar online ni pak, bayar zap sampai. www.mangkuktingkat.com. Mangkuk tingkat, dia bawa satu nasi dengan 2 bekas lauk. Mangkuk tingkat yang pergi kebun tu sekarang hantar kat rumah, orang tak payah masak lagi mahal belajar, order je sekarang, hantar. Bisnes sekarang kan. Tapi kita boleh fikir tu, kenapa tak kita buat online je, bayar, dia bagi sedekah kat orang, boleh je kan. Tanya, cari dalam internet tu rumah anak-anak yatim, kita mesti jumpa ni mana yatim. Lepas tu tengok mana yatim yang tengok nampak daif dia sangat memerlukan bantuan kewangan, kita pun ambil mereka, kita pun transfer masuk. Orang tu pun tak tahu siapa bagi, bukan susah kan. Masuk saja, jangan kikir saja. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi ganti ya. Itu. Yang ketiga, bertambah rezeki dan mendapat keberkatan. Bertambah rezeki dan mendapat keberkatan. Kalau kita tengok kan, dalam khutbah terakhir Nabi pun, Nabi pesan sesungguhnya pada setiap harta orang Muslim itu ada hak Muslim yang lain, seorang Muslim yang lain juga. Maknanya kita di dalam duit kita, jangan lihat kita dapat tu duit kita semua, tak. Ada bahagian-bahagian kena bagi ke orang, ada bahagian-bahagian kena zakat, ada bahagian-bahagian kita kena keluarkan, bukannya untuk kegunaan kita semata-mata. Bila kita tak keluarkan tu yang jadi maknanya keberkatan pada harta kita tu tak ada, kita rasa tak cukup banyak. Apa lagi yang tak settle, apa tak selesai, zakat dah bayar dah, semalam sebelum raya dah bayar. Itu zakat fitrah namanya. Zakat simpanan, zakat pendapatan, yang ini orang kita kurang sangat ambil berat. Saya dah cek lah, kecuali orang di Sungai Rubana, dia ambil berat. Di tempat lain mereka ni kalau boleh pergi orang perempuan terutamanya yang barang-barang kemas yang tak berpakai, kita simpan tu, tengok pakai tu sampai ke lengan, pegang macam robot lah. Semua ada keluar kecukup hal dan nisab, kira cukup, kena keluar zakat simpanan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Zakat simpanan termasuk juga lembar tabung LTAT untuk angkatan tentera tu. Kalau betul kita tersimpan cukup, binangannya kira-kiranya cukup, kena keluar zakat. Jangan mandai aku kerja kampung ni tak payah zakat, jangan mandai, buat sipir sendiri. Kalau boleh panggil je program besar zakat tu datang sini, kita tanya lah, sekarang saya pendapatan sebulan lebih kurang lah, cakap berapa. Jadi tolong kira, kena bayar zakat tak ni? Dia pun kira-kira, kena bayar dalam RM20. Kita pun bayar 100 lebih kan, kena RM20, bayar 100.
Dia ada RM80 tu niat sedekah. Oh, tengok kita punya rezeki lepas tu. InsyaAllah. Yakin Allah Ta'ala akan bagi ganti. Dan bila kita kata bertambah rezeki ni tadi dan mendapat keberkatan, bukankah dengan memberi kepada orang lain Allah akan memberi dan menggantinya dengan hal yang lebih baik? Tidak sesekali kita rugi sekiranya memberi dan membantu orang lain dengan hak dan juga milikan kita. Pasti Allah akan menurunkan keberkatan rezeki yang lebih baik atas kebaikan kita lakukan itu. Jika bukan menggantikan hal yang sama, pastinya menggantikan dengan yang lebih baik. Termasuklah kesihatan yang lebih baik, termasuklah juga kebahagiaan dalam keluarga, termasuklah kesenangan, kemudahan urusan dalam bekerja dan sebagainya. Sesungguhnya rezeki Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Hari ini dapat datang dengan ceramah ni pun satu bentuk Allah Ta'ala bagi. Dan ada orang nak datang, dia dah dengar dah sama-sama debat nak datang 3 hari lepas dia dah dengar dah. Dia dah ready, dah gosok baju dengan tudung. Sampai masa tak dapat dia datang. Tiba-tiba pula ada orang datang rumah, tiba-tiba anak demam, tak ada siapa nak jaga. Tiba-tiba kan? Tiba-tiba ada pula orang yang dapat datang tengok betul ke satu depan tu gelap pula nampak. Macam-macam dia baca je kan. Dengar suara macam dia lah kan. Saja pakai baju meja pula hari ni petang, nampak raga sikit kan. Belang-belang pula baju dia pakai hari ni. Betul ke tidak seserban ni? Biasa pakai kurta kan? Biasa pakai kurta tak. Sebenarnya Allah Ta'ala izinkan kita datang. Ada orang baru nak datang, dah siap dah semua okey dah, tiba-tiba go out gaut, tak dapat datang, melunjuk kaki ke rumah. Allah, kenapa lah tadi kau nak gaut? Mana kita tahu? Baru nak datang, tiba-tiba dalam perjalanan tayar pula pancit. Tunggu orang datang, repair, buka tayar, betul tayar, dah siap jalan sampai sini, dah habis jamak, dah balik berjamak. Rezeki dah tu Allah Ta'ala bagi. Kesihatan yang baik, Allah, bertambah sihat dia. Doktor dah sahkan dia akan mati tak lama lagi, hidup tak sampai 3 bulan. Kena ingat, doktor tu bukan Allah Ta'ala. Selalu perkiraan doktor tu tak betul. Apa yang kita takut, yakin Allah. Kalau Allah Ta'ala kata, dia doktor kata 3 bulan, besok kau mati lah. Sebab dengan izin Allah, Allah Ta'ala kata hari esok kau mati lah. Tak payah tunggu 3 bulan. Cuti okey, 3 bulan. Ni kalau tengok cara, saya tengok paling lama pun boleh bertahan pun sebulan je. Tengok 5 tahun, okey. Dan dia aku nak mati dah ni, aku nak mati dah 5 tahun dah dia cakap. Aku nak mati, dia nak mati. Memang betul kita akan mati, tetapi yakin dengan yang keempat, menyembuhkan penyakit. Banyak penemuan kajian membuktikan dengan melakukan satu perkara yang positif untuk orang lain seperti memberi atau bersedekah akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh badan seseorang. Salah satunya kajian yang dibuat oleh sarjana Inggris yang bernama James House memberi kesimpulan bahawa dengan membantu orang lain sepenuh hati dan ikhlas akan meningkatkan kesihatan tubuh badan dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak berat. Tetapi kena faham, itu teori sarjana Inggris. Tetapi kita kena faham satu perkara, dengan membantu orang lain secara spontan, hati orang gembira, mulutnya akan cakap perkara-perkara yang baik. Dan mulut bercakap ini dikatakan sebagai satu doa. Kita tolong orang, Amin dia tolong orang, aku ni Allah nak pergi, kau siap je, kau naik motor aku. Orang perempuan ni pun dia bawa motor, dia bawa je kawan, seorang-seorang dia jemput, jadi pelebet sapu motornya ni. Kau jangan ambil, seorang-seorang ambil. Ya Allah, susah je kau, ya Allah, makasihlah banyak, mudah-mudahan kau ni murahkan rezeki. Doa. Tolong bawa motor je kot. Yang saya kadang kalau masuk dalam kawasan Felda, saya tak tahu ceramah dekat mana ni. Saya tengok yang perempuan bawa motor macam ni, aku ni ikut. Memang pergi ceramah. Tahu dah tu, rupanya betul. Sampai kat tempat ceramah. Ya, kadang kat dalam kawasan tu besar, kadang kan kita tak tahu simpang mana yang masuk. Tu. Kadang tu ya kita doa, kita tolong orang doa kita dia nak sangat duit, aku mana lah nak cari duit ni. Kalau kita sampai ni tak apalah kau pakai lagi aku dulu ada duit esok bayarlah. Jangan kau lupa pula, insya-Allah ya Allah murahkanlah rezeki kau, mudahkanlah segala urusan kau banyak, tolong aku dah, makasihlah banyak. Doa. Sebab itu faktor ni. Nak kau sihat, panjang umur. Saya bila ceramah, kau sihat, panjang umur, murah rezeki, tak datang sini lagi, jangan serik tau. Iya, tak serik. InsyaAllah, seronok saya datang sini. Tak masak, saya datang nak pergilah pula terus, lajak pula pergi ketul batik, lumut semua kan. Dah sampai sini.
Sikit lagi dah nak sampai ke Lumut kan. Betul kan, nak pergi Lumut depan ni singgah di Sungai Rebana. Lepas ni lalu ingat tak? Pernah ceramah dalam ni. Macam saya kan. Saya tak ada nampak Rebana sepanjang perjalanan tadi. Tapi tahulah di Sungai Rebana agaknya berlagu-lagu katnya sungai tu kan. Tapi Sungai Rebana boleh mandi lagi lah. Boleh mandi lagi. Dia sungai-sungai yang tak boleh mandi antaranya Sungai Besi. Macam mana nak mandi? Melantun balik. Yang keduanya Sungai Nurin. Gila, tak tercacak-cacak kan. Ada satu sungai lagi. Sungai apa? Sungai Buloh. Sungai Buloh nak mandi ya? Buloh je isi. Sungai Rebana boleh. Kau joget-joget mandi. Ada Rebana. Kan? Okey, yang kelima, memberi ketenangan hati dan kebahagiaan. Sebagai orang Islam, kita sering disarankan untuk membuat apa-apa sahaja demi mendapatkan ketenangan fikiran dan juga emosi kita. Termasuklah dengan bersedekah. Beli amalan bersedekah akan melahirkan perasaan tenang dan bahagia. Tak ada orang bagi sedekah habis laku, matilah. Tak ada. Orang bagi sedekah rasa gembira. Dapat, alhamdulillah dapat. Tak percaya, tengok orang-orang yang nak pergi. Saya ceramah bulan lepas, saya ceramah 2 hari di Sarawak. Ceramah saya beritahu tentang betapa perlunya saudara-saudara kita di Kemboja memerlukan semangat daripada kita. Jadi siapa-siapa nak pergi, bayanglah perkumpulan perempuan, grup-grup Taman Ilmu, ni promo Taman Ilmu di Kuching, kumpul-kumpul duit daripada grup perempuan sahaja. Baru semalam, wallahi cerita dalam Allah, baru semalam bank in kan dekat saya untuk bantu duit telaga dan fidyah, jumlah keseluruhannya 11,000 2 hari je jawab. Orang tu tanya sebab mood dan sedekah seronok, berumur-umur nak bagi semangat. Saya letak nama nak bagi kat telaga ni benda-benda baik ni. Tenang hati. Tuan-tuan keluar duit berhabis pergi Korea, nak tengok artis Korea. Tak ada tenang ada. Tapi kalau berhabis duit daftar pergi umrah, insyaAllah bayi pun tenang, keluar duit tenang, balik pun tenang. Alhamdulillah. Ya Allah, permurahkanlah rezeki ya Allah. Mudah-mudahan balik ni dapat aku pergi lagi. Siapa nak pergi dengan saya, insyaAllah bulan 10 ni dapat pergi. Kalau nak pergi dengan saya dengan Samsul Rawah bulan 10. Umrah dengan Guru Samsul bulan 10. Bulan 11 boleh pergi dengan Datuk Maznah Zulkifli, insyaAllah. Tengah tunggu persetujuan daripada Ajak dan Syarul Syuruk. Bulan 12 saya dah confirm pergi. Datuk Salwa Rahman dengan Sheila Amin, insyaAllah. Jadi siapa yang nak pergi, daftar nama, bagi nama, kemudian cari duit, bawa bantal, kumpul yang apa semua, insyaAllah pergi. Tak ada orang kusut dah pergi umrah menyesal aku pergi umrah. Tak ada orang cakap macam tu. Tak ingin aku pergi lagi dah, panas ke? Tak ada orang cakap. Tapi kalau bulan 10, 11, 12 ni dah tak apa panas sangat. Bulan 11, 12 dah musim sejuk. Kan? Betul? Tak pernah lagi orang masuk duit dalam tabung sedekah. Menyesal aku sedekah kat masjid. Allah tahu betul orang tu kalau dia menyesal buat sedekah. Cakap ni memang kita tak dengar. Kalau ada, beritahu. Senang saya nak cakap. Kat Sungai Rebana ada seorang tu ada. Beritahu saya. Menyesal sungguh. Aku kenapa lah aku sedekah. Ya Allah, hidup aku teruk ni. Musnah kehidupan aku semenjak aku bersedekah. Tak ada orang cakap macam tu. Tak ada. Kan? Jadi maknanya kita membelanjakan harta kita ke arah kebaikan. Mudah-mudahan tingkat kebahagiaan, ketenangan akan sampai menjengah ke dalam kehidupan kita. Yang keenam, kelebihan yang keenam adalah dapat melahirkan perasaan syukur kepada Allah. Itu sebut tadi kan, syukur kepada Allah. Kenapa kita syukur? Bagi itu tanda terima kasih kita. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita, kita ingat pada orang lain. Kita bagi sedekah, masuk dalam duit kadang tabung masjid, bukan untuk kita, untuk orang lain. Kan? Kalau pun kita tengok, kita sumbangkan, bayangkanlah betapa bertuahnya masjid ni. Berapa lama dah nombor dah? Berapa lama dah? Setahun dah? Yang rumah suai ni lah, yang tengah buat ni Pak. Bulan puasa tu. Bulan puasa baru ni. Sebelum Ramadan, kita masuk duit tu digunakan untuk tambah baik masjid. Dan bila siap masjid, selagi mana orang guna masjid ni, kita dapat pahala. Bayangkan betapa untung selagi orang pakai.
selagi orang pakai, dia bukan roboh, dia tambah baik. Ada orang sumbangkan kapet, kita sujud terbenam muka. Ya Allah, selagi mana orang gunakan kapet yang disumbangkan tu, selagi itulah kita dapat ganjaran pahala. Apa yang kita takut? Allah Ta'ala bagi pada kita ganti yang lebih baik. Yang kita risau apa? Tak payah risau. Mak saya dengan grup mengaji kumpul duit RM50 seorang. Grup mengaji Marhaban Berjanji kumpul, nama kumpulannya Najihatun Najah. Kumpul duit RM50 sebulan. Kumpul daripada bulan 1 sampai hujung tahun. Sampai bulan 11, kumpulkan berapa duit yang ada. Katalah dapat 8-9 ribu. Pilih siapa jemaah yang rajin pergi masjid di surau tapi orang susah, guna duit tu, hantar dia berumrah. Ya Allah, bukan susah nak buat baik, tak susah. Yang dia pula menangis, menitiskan air mata, tak nak mimpi dia akan menjajakan kaki ke tanah suci. Dia orang susah, duduk di kampung mak saya tu, dia duduk memang kerjanya mengasuh budak, jaga budak-budak, dan dia tak nak mimpi pun pergi tanah suci. Pergi tanah suci, duit tu habis untuk belanja, dapat dia belanja sikit dalam 500 ke 1000 macam tu, buat duit poket pergi sampai sana. Sampai ke sana ramai pula jemaah dengar cerita dia pergi dengan duit sumbangan orang jemaah dekat di Mekah, di Madinah, kumpul pula duit, bagi sumbangan kat dia, bawa balik, dia bawa lebih 2-3 ribu bawa balik. Sebab apa? Sebab sumbangan orang nampak. Tu saya cakap, alhamdulillah, mak saya kata tahun ni bertambah lagi sumbangan. Ada lagi sumbangan, tak tahu je nak hantar siapa pula tahun ni. Macam tu. Betul. Tak susah dah tuan. Kita ni gemar sangat memikirkan susah. Tak susah pun. Atas kita sebenarnya. Apa yang kita nak buat kan? Rasa syukur adalah kita berasa terima kasih kepada Allah dengan apa-apa yang kita terima. Lalu dengan bersedekah adalah salah satu cara untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah atas segala kurniaan dan pemberian Allah. Bukankah dengan bersedekah itu mengingatkan kita bahawa apa yang dimiliki hari ini adalah nikmat di atas keizinan Allah? Ya, memang benar. Ingat saya kisah yang Abu Hurairah sampaikan, bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bercerita kepada Abu Hurairah menyampaikan kepada yang lain. Bagaimana pada ketika itu dia ceritakan macam mana Allah Ta'ala pernah mengutuskan seorang malaikat turun ke atas muka bumi untuk bertemu dengan 3 orang manusia yang diuji oleh Allah. 3 orang manusia. Yang seorang ni ada penyakit kulit, kusta sopak ni, penyakit kulit. Yang seorang tu pula penyakit kulit dia sampai botak kepala ni, licin, tanya apa. Yang seorang lagi pula sakit apa? Yang seorang lagi buta, tak nampak apa-apa. Jadi bila dia menyamar jadi manusia, dia tanya, wahai manusia, dia jumpa lelaki yang peredam, apakah yang kau mahu dalam hidup ni? Kalau boleh aku minta daripada Allah. Aku ni kalau boleh nak elok daripada penyakit kulit ni. Malu aku, orang tak nak baik dengan aku, orang jijik dengan aku, kau tolonglah aku. Dia pun doa kepada Allah, ya Allah, kau berikan kesembuhan pada lelaki. Sembuh lelaki ni pada penyakit tu. Dia tanya, ada tak lagi apa-apa yang kau nak? Mintalah kepada Allah, bagilah aku unta supaya aku dapat meneruskan kehidupan aku ni. Dapatlah dia unta, darah 2 ekor, seekor jantan, seekor betina. Dapat. Kemudian yang kedua pula, yang botak tadi, apa kau nak? Kalau boleh nak, biarlah rambut aku ni tumbuh teruk sangat, rupa aku ni. Dia sebab penyakit, bukan sebab dia botak asli, dia penyakit. Maka minta, ya Allah, bagilah dia kesembuhan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit, biarlah berambut dia. Berambut, lagi handsome daripada orang najis. Handsome, dah ada rambut. Lepas tu dah handsome, tanyalah, ada lagi apa-apa kau nak? Dapat aku lembu untuk meneruskan kehidupan aku, jadilah. Doa, dapat 2 ekor lembu, seekor jantan, seekor betina. Dapat dia bela untuk meneruskan kehidupan. Yang ketiga, yang buta. Ada apa-apa tak yang kau nak? Ada. Aku nak kalau boleh dapat aku melihat, supaya dengan mata aku ni aku dapat melihat keindahan semula jadi ciptaan Allah. Beri kesembuhan. Ada tak apa-apa kau nak? Aku dapat kambing untuk meneruskan kehidupan aku, jadilah. Dapat ada 2 ekor kambing, seekor jantan, seekor betina. Dengan izin Allah, sedang berapa tahun ternakan yang mereka pelihara ni beranak pinak. Yang unta beranak pinak, yang lembu beranak pinak, memang jadi senang hidup masing-masing. Termasuk yang buta tadi, kambing beranak pinak. Jadi kali ini malaikat itu turun sekali lagi berjumpa dengan manusia-manusia ni tadi. Kali ini
dia menyamar menjadi lelaki yang ada penyakit seperti penyakit mereka sebelum ini. Dia pun datang jadi orang yang pertama sakit kulit, jumpa dengan lelaki yang pertama. Tuan, tolonglah aku tuan. Kenapa? Aku ni tak adalah banyak, aku ni susah. Apa yang kau nak? Aku dapat unta engkau seekor, jadilah untuk aku teruskan kehidupan aku. Boleh tak? Oh, minta maaf, unta ni dah ada orang punya. Macam kita lah, minta maaf lah, duit aku ni semua nak pakai. Itulah ayat kita. Nampak? Saya bagi kaitan tu, faham? Semua ngaku, oh lah, nak cakap macam tu. Kan? Jangan bagilah aku unta seekor jadilah. Minta maaf, dah ada orang punya. Ni bukan apa. Lepas tu dia kata apa? Aku macam pernah tengok muka kau ni. Dia kata, macam mana pula? Bukankah engkau dulu pernah ada sakit seperti aku ini? Dan engkau juga dikurniakan oleh Allah sehingga kau dapat unta. Dia jawab apa? Tak, kau salah orang. Itu bukan aku. Unta ni pun aku warisi daripada kedua ibu bapa. Dia lupa diri yang semuanya datang dari Allah. Jumpa orang yang kedua pun sama, yang botak tadi, yang tiba-tiba dah berambut tu. Betul. Bila cakap, oh kau salah orang, tak ada ni sebenarnya, tak ada, aku memang dapat rambut dulu, kebela kambing ni. Kau salah orang, tak ada, aku tak pernah ada sakit yang tu. Rambut aku memang dah lama cantik je. Sampai orang yang ketiga, yang buta tadi, dia menyamar jadi buta pula. Dia kata, aku minta tolong pada kau, kabarkanlah wahai saudaraku, apa yang kau mahu. Dapat aku seekor kambing, jadilah untuk aku teruskan kehidupan. Apa jawab dia? Wahai saudaraku, janganlah kau susah-susahkan diri kau. Berapa ekor kau nak, kau cakaplah. Ni semua kurniaan daripada Allah. Aku faham sangat rasanya orang yang buta susah dalam kehidupan. Nampak? Betul, tu sebab kita kalau dapat harta, kesenangan, jangan lupa, jangan cakap ni sebab aku ikhtiar, aku kerja kuat. Jangan cakap ada orang kerja, kan macam contoh kita tengok orang KKL tu kan, rumah besar, memanglah sebab dia kerja kuat. Habis orang yang duduk kat Sungai Rebana ni tak kerja kuat, kerja kampung, masuk kebun, masuk ni macam-macam cari hasil kampung semua jual. Tak senang-senang juga hidup, bukan tak senang, tak kaya-kaya, tapi syukur, alhamdulillah cukup. Sentiasa ingat semua Allah Ta'ala bagi. Walaupun ada yang bawa air ni tadi, kena ingat, bukan orang tu, dengan izin Allah, air itu ada. Kena sedar, yang air ini senang juga daripada Allah. Itu sebab kita tuan, tanda syukur, jangan kita biar membazir. Itu sebabnya, bila kita minum, jangan lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sikit sangat kaitan dengan camah tapi lepaslah, kita dah berdahaga kan. Jadi mana kata, kita tengok kisah tu tadi, manusia boleh jadi lupa. Jadi apa kata malaikat tu tadi? Dia kata sesungguhnya kamu yang buta tadi, yang pernah buta tadi, kamu telah berjaya dalam ujian kamu. Tetapi sahabat kamu yang lagi 2 orang telah gagal dalam ujian. Dia gagal dalam ujian kesenangan. Bila susah ingat Allah, minta dengan Allah, tapi bila senang dia lupa. Lupa dia tolong orang. Lupa dia yang dia dulu pernah susah. Lupa. Ingat. Itu sebabnya orang Melayu selalu sebut kan, kita ni hidup ibarat roda, ada masa di atas, ada masa di bawah. Kan? Ada masa kita senang, ada masa kita susah. Yang paling penting, baik senang, baik susah, jangan lupa daripada Allah. Yang ketujuh, keuntungan ketujuh, orang yang rajin bersedekah akan terhindar daripada sifat penakut, haji bakhil. Ayat al-bakhil, jangan jadi seorang yang bakhil, kedekut. Bagaimana nak menyalahkan diri jadi sebagian pada orang yang kedekut? Orang yang memberi sudah tentu tidak kedekut. Walaupun dengan bersedekah, walaupun sedikit, mampu memupuk jiwa kita menjadi seorang dermawan seperti dianjurkan oleh Islam. Sedekah juga diajarkan melalui perbuatan zakat sedekah korban sebagai ibadah wajib dalam Islam. Sesungguhnya jauhilah sifat kedekut, kerana itulah antara sikap yang menyempitkan rezeki. Bila kita sedekah, tapi bila saya sebut singgit tadi, janganlah tuan-tuan tak jadi bagi pula. Tak jadilah bagi, kata kalau singgit dia tak payah bagi. Bukan macam tu. Kita memupuk diri kita ni, azam kita mula-mula bagi singgit, satu hari nanti aku akan bagi duit. Itu. Sentiasa upgrade, sentiasa menambah baik apa yang kita buat. Ibadah kita sentiasa lebih baik. Jangan kita pada dulu buat sembahyang wajib aja, sunat jangan buat. Kita upgrade, tambah sembahyang sunat.
Dan sunat ni dah buat, tambah lagi semestinya sunat. Mana yang kita tak tahu kita belajar. Itu maknanya menambah baik ibadah kita. Kan, sumbangan kita. Contoh, itu sebelum raya sibuk tukar duit kat bank, nak duit keras. Nak duit keras, nak duit baru. Kadang-kadang macam-macamnya tukar, takut dia takut dia double, takut melekat dia tu. Daripada nak bagi RM1 jadi RM2. Tiba-tiba tak cukup, keluar balik satu-satu kan. Jadi kita gemar bagi duit untuk raya, sedangkan itu training. Bulan puasa tu latihan takwa supaya kita rajin bagi sedekah walaupun dah habis raya. Tapi lepas raya dah suruh. Apa caranya? Sekarang pergi kat bank, duit baru banyak. Orang dah tak tukar, orang tukar masa nak raya itu. Jadi sekarang dah habis raya, dah tak ramai orang tukar, pergi tukar. Tukar duit baru, cik saya nak tukar duit berapa? Saya nak tukar 100. Tukar RM1, masuk dalam bekas. Bekas kan banyak lagi tak habis. Duit habis, bekas tak habis. Masuk dalam bekas, susun dekat dalam beg kita. Beg kita tu, beg yang kita bawa ni, orang perempuan kan ada beg, orang lelaki pula ada, mungkin ada beg kecil dia tu. Bawa, pergi ke mana-mana standby je. Nampak sabuk, ambil satu, letak. Macam tu. Nampak ni, letak. Biasakan diri kita dengan bersedekah. Sebab akhirnya, kena tahu, orang yang mati tu, kalau Allah Ta'ala bagi dia peluang hidup ni, kalau tahu. Seandainya Allah Ta'ala izinkan dia hidup 5 minit, jadilah. Benda pertama dia buat bukan dia cari ahli keluarga dia. Benda pertama dia buat, dia akan cari tempat untuk dia sedekah. Sebab sedekah ni yang boleh bantu kita bila kita dah tak ada kat dalam dunia. Yang ke-8, melatih pemikiran positif dan adil. Setiap kali kita melihat orang yang gemar bersedekah adalah orang yang memiliki sikap adil, tidak berani mengambil hak orang tanpa kebenaran. Dia dah tak ambil, macam mana nak ambil? Dia memang bagi je kerja. Dia tak ambil hak orang. Jangan ambil orang. Itulah manfaat sedekah. Dengan melakukan amalan sedekah, akan ingatkan kita kepada kewajipan dalam aspek sosial, iaitu bersikap adil kepada yang memerlukan bantuan dan golongan yang dalam kesusahan. Ini juga akan meningkatkan sikap peka dan prihatin kita kepada keadaan masyarakat sekeliling kita yang sangat memerlukan perhatian kita. Kita tahu dalam kampung kita seorang tu susah betul hidup ni. Makan pun susah, apa pun susah. Jadi bila kita pergi ke kedai runcit, kita pergi beli barang-barang kita kan, beli beras, kita beli biasa makan dalam sebulan tu dalam 20 kilo. Banyak tu makan rumah. Contohnya lah, kita pun belilah 25 kilo bulan tu. 5 kilo tu lebih kan beli sebab singgah rumah dia, tinggalkan beras tu. Contoh. Terbagi bukan susah kan? Kan nak buat baik, singgah ada beras, yang ni ada. Kadang-kadang orang yang susah ni pula akan sebut, alhamdulillah makasih dah banyak kau bagi Milo, kau bagi beras, duit tak ada. Tanya pula duit. Ya Allah. Kita tu jiran tu macam tu, aku bagi untuk memakak pula tanya duit. Itulah buat masa ni tu je lah kan. Mudah-mudahan dapat kau makan, anak bini dapat makan je lah, makasih lah banyak. Kan? Iya, bagi. Kemudian yang ke-9, menghindarkan diri kita dari bersikap keduniaan dan materialistik. Jangan kita terlampau cintakan dunia, kena ingat dunia ini sementara sifatnya. Dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Kita ada jawatan sementara sifatnya. Kita ni duduk sementara sihat ni, sampai masa tak sihat. Kita jadi ketua kampung berapa lama boleh jadi ketua kampung? Sampai masa paling tidak mati ketua kampung. Ataupun tak sihat ketua kampung, ataupun dah letak jawatan, dah tak sihat, bagilah orang lain. Sementara. Adakah jawatan ketua kampung bila dia letak jawatan maka hapus? Dengan ini diisytiharkan. Dengan letaknya jawatan ketua kampung, tidak ada lagi ketua kampung sampai bila-bila. Tak ada ganti orang lain. Itu sebabnya semua sementara sifatnya. Janganlah kita nak sombong-sombong dengan Allah. Salah satu caranya nak hindarkan sifat sombong, sifat cintakan dunia, materialistik dan sebagainya adalah dengan bersedekah. Kita menjadi orang yang rela dan redha apabila harta kepunyaan kita sedekahkan, kita berikan kepada orang lain. Bahkan ini akan membuatkan kita lebih berharap dan meminta hanya kepada Allah dan percaya semua perkara itu pinjaman dari Allah, dan kalau Allah nak bagi kepada kita, Allah akan bagi. Janganlah kita risau-risaukan. Sedekah ini akan menghindarkan kita dari sifat-sifat materialisme dan juga cinta-cinta dunia cinta-cinta kepada dunia semata-mata. Dan yang ke-10, menjauhkan diri kita dari sikap bongkak dan sombong. Kerana bongkak dan sombong ini akan terjadi jika kita mengabaikan sedekah. Jika seorang itu bersedekah atau kerap memberi kepada orang lain, maka dia bukanlah tergolong dalam golongan yang sombong. Orang yang sombong adalah mereka yang menganggap semua yang mereka miliki adalah kekal milik mereka. Dan orang yang sombong ini juga merasa sayang untuk memberikan kepada orang lain.
kerana mereka memikirkan diri perkara-perkara yang dia ada, harta yang dia ada itu adalah hak dia, bukannya hak orang. Jadi bersedekahlah untuk mengelakkan diri pada sebahagian daripada mereka sombong dan bongkar. Bersedekahlah untuk mengelakkan diri kita dilabelkan sebagai orang yang taksub kepada dunia tanpa memikirkan akhirat semata-mata. Maka cara kesimpulannya, contoh terbaik dalam bersedekah adalah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baginda sekali memberikan makanannya kepada golongan miskin sehingga baginda sendiri kerap berlapar. Rasulullah sangat takut jika di rumahnya terdapat hanya sedikit saja harta atau makanan yang belum dibahagikan. Bahkan pakaian baginda sendiri dari bahan kasar dan berharga yang paling murah yang Nabi pakai. Yang elok-elok semua bagi kawan. Abu Zar pernah mengisahkan bahawa satu hari semasa beliau berjalan bersama-sama dengan Rasulullah SAW, tiba di sebuah tanah lapang di Madinah, terlihat di Bukit Uhud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Nabi sebut, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kedermawanan hati, maka akan diberkati. Barang siapa yang mengambilnya dengan keserakahan, maka dia tidak akan diberkati. Jika tidak diberkati, maka dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Maknanya harta ni ibarat ditunjukkan ni, bila dapat Bukit Uhud tu nampak yang hijau-hijau, pokok-pokok kan. Mana yang hijau macam tu lah. Macam tu lah nikmat dunia. Dan kalau kita ambil dengan sifat kedermawanan, kita ambil dengan sifat kita nak kongsi dengan orang, kita ambil bila dapat duit sumbangan, kita terus fikir lah. Contohnya tiba-tiba dapat duit daripada mana duit, tak kisahlah dapat duit bonus ke apa ke, dapat duit tanah ke, belum dapat dia terfikir, aku besok kalau dapat ni aku nak bagikan satu. Kita akan rasa kemanisannya yang akan diberkati oleh Allah. Tapi kalau dapat, memang lepas ni buntang mata orang tengok, tak akan ada seorang pun merasa duit aku. Memang yang risau, baik sebaik-baiknya. Malahan besok kita akan tengok makin lama makin susah, makin lama makin susah. Tuan-tuan boleh tengok berapa banyak orang yang kaya segera dengan duit tanah je. Dulu kan ada sampai orang buat drama dalam TV, dapat duit tanah kan, dijual, kerajaan tolong jualkan, dapat duit buat, masing-masing pakai kereta besar, terlupa nak bagi sumbangan ke orang lain, sibuk dengan diri sendiri, rumah banglo besar begitu begini, dan akhirnya satu-satu kena jual, satu-satu kena tarik. Akhirnya hidup susah, lebih susah daripada sebelum dia susah macam tu. Ya? Itu sebabnya kita ingat kesimpulan dia, ingat harta dunia ini sementara sifat. Jangan kita kedekut, jangan kita tamak, jangan kita dengki, jangan kita sombong. Kalau ada peluang kita sedekah, ada peluang kongsi dengan orang, kita kongsi. Ada peluang kita menyumbang, kita sumbang. Ya, nampak, kita nampak. Contoh sekarang ni musim haji. Dengar ada seorang nak pergi dah. Berapa orang yang dapat pergi sini? Berapa seorang? Tak ada. Tahun ni tak ada. Contohlah kita dengar ada saudara nak pergi, ada orang dekat sini nak pergi, kita pergi rumah dia, selamat pergi, selamat bawa balik haji yang mabrur, kita salam dia kan, zak dia, apa ni? Dia buat belanja macam ni, bagi sumbangan kan. Walaupun kita rasa ya Allah besarnya RM5, RM10 sudah, tak apa, bagi mana yang kita rasa kita boleh. Kita nampak kecil benda tu, tapi sebenarnya pada orang ya Allah berkasihlah banyak. Dekat sana rupa-rupanya sakit lutut. Sakit lutut, dia nak tawaf tak terdaya. Dia nak naik yang tu, yang motor yang pusing tawaf. Ada motor yang kecil. Dia pun raba-raba, teringat dalam poket, ya Allah teringat yang ni duit ni si Atun bagi. Atun bagi. Dia pun ambil lah duit Atun ni, si Zaitun ni bagi, bukan Zaitun Sungai Rubana ni dah. Ni Zaitun tempat lain. Dia pun ambil, dia pun bayar kat orang tu, nampak buah motor, teringat dia kat Tun. Balik Tun, terima kasih banyak lah Tun. Kenapa? Tun ni pun ada lupa dah dia pernah bagi. Kau bagi aku RM50 tu, nampak aku buat tawar bagi tu. Tahu tu sakit sangat lutut aku. Tapi tu kamu tengok dalam poket, aku teringat kau bagi aku duit tu. Sebab duit kau yang paling bergulung sekali. Dia teringat duit tu. Iya. Itu sebab kan, nampak aja macam biasa-biasa gitu. Nampak orang buat kerui kekah kan, bergandui budak. Kita nampak, bagi sumbangan. Kan, bagi sumbangan. Dekat baby tu, selit bawah bantal ni pun boleh. Ambil, baby, ambil. Jadi maknya pula tengok siapa pula bagi duit bawah bantal ni. Kan, iya, kita tak tahu kita melepaskan orang daripada kesusahan walaupun kecil kita nampak.
Tapi pada setengah orang besar. Kita contoh yang timbul di pasar malam. Jadi pasar malam, nampak ada seorang jual minyak wangi. Mari. Hari ni kita jual minyak wangi. Power punya ini mahal dekat luar harga 500. Hari ni saya tak jual 500. Hari ni saya tak nak 500. Orang nak kapal. Ini 500, hari ni saya nak jual 400. 400 pun bukan. 400 pun bukan. Mari. 300 pun bukan. Wah, makin murah dah ni. Semua makin ramai. Makin ramai datang. 100 pun saya tak nak. Saya tak nak 100. Hari ni saya jual murah, tuan-tuan. Mari dapat. Bukan 100. Orang tengok ada tokoh Samsul Ban ni jauh Ban. Hari ni 100 pun saya tak nak. 50 pun bukan. Ya Allah, dah butang atau orang semua dah pegang wallet. Berapa ringgit ni? Minyak wangi yang 500. Memang bayar 100 pun dia tak nak. 50 pun dia tak nak. Hari ni 10 ringgit pun bukan. Ya Allah, berapa harga ni? 5 ringgit pun bukan. 5 ringgit pun bukan. Saya tak nak 5 ringgit pun tak nak. 50 sen pun bukan. Orang mula nak nampak ni. Jadi bergurau berapa ni? 50 sen pun bukan. 10 sen pun bukan. Hari ni saya jual. Offer hari ni 1 sen. Dengan syarat mesti bagi saya duit 1 sen. Semua orang terapa-apa mana sudah beli 1 sen. Allah tak ada pula beli 1 sen. Selama dia beli 1 sen bersepah ke rumah. Teringat dekat bawah sofa kita ada 1 sen. Ya Allah, kenapa aku tak beli tadi duit tu? Masa tu semua orang, saya tak nak duit. Dia tak nak duit lain, nak 1 sen. Masa tu berharga tak 1 sen? Berharga. Itu sebabnya kita ingat, jangan pandang kecil sedekah, tapi yakin Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada kita. Tetapi janganlah kita letakkan sasaran kita dengan yang kecil. Letaklah sasaran kita tu upgrade, sentiasa tambah baik di masa ke semasa. Kalau dulu sedekah di masjid kita letak RM10, kita tambahlah jadi RM50. Kan? Jauh sebelum ni kita membeli barang untuk tujuan kebaikan, selama ni kita belanja sikit aja. Kan? Kita beli jadi belilah untuk tujuan kebaikan tu, kita tambahlah apa ni nak beli. Contohnya macam sahabat saya kat luar sana tu ada jual barang sunnah, kan? Tengoklah, ni buah tamar beli time bulan puasa je. Luar bulan puasa makanlah juga buah tamar ikut sunnah Nabi. Ni bulan puasa siapa ya? So kayu bulan puasa pun. Habis bulan puasa buah tamar kotak dengan susuk bilang. Kan? Itu dia. Lepas tu kalau siapa yang berasal nak mengerjakan umrah tu boleh tanya dengan ejen umrah HB Travel tu, boleh tanya, insyaAllah boleh pergi sesama dengan saya dengan Abang Samsul Awal dari 10. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih banyak di atas kesudian pihak masjid untuk undang saya pada hari ini. Minta maaf banyak salah silap, kasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah jangan risau, sedekah tidak merugikan kita, malah sedekah ini menguntungkan kita. Banyak kelebihan-kelebihan, tapi itulah yang sempat saya kongsikan. Mudah-mudahan apa yang ada tadi sempat kita kongsikan dan kita sebar panjangkan untuk manfaat kita bersama. Minta maaf segala yang baik itu datang dari Allah SWT. Mengurangi itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.